apa yang kita perlu lakukan apabila anak atau baby kita muntah dan cerit birit. Okay, let's find out. Actually banyak sebab kenapa boleh berlaku cerit birit atau muntah-muntah dalam istilah perubatan yang kita panggil acute gastroenteritis atau AGE. Yang paling common actually jangkitan virus disebabkan oleh virus daripada luar, sama ada kita jangkit daripada orang yang kena cerit birit atau melalui tangan dan sebagainya. Common virus yang menyebabkan jangkitan cerit birit ini adalah rotavirus. Rotavirus ini ada vaksin dan mungkin kita boleh bincang pasal rotavirus vaksin ini pada lain kali. Di samping jangkitan virus, satu juga jangkitan-jangkitan bakteria dan jangkitan parasit yang tak berapa common compare dengan jangkitan virus. Cerit birit juga boleh berlaku jika anak kita tidak tahan dengan setengah-setengah antibiotik. Kita panggil antibiotic associated diarrhea. Jika setengah-setengah antibiotik, terutama dalam penicillin group, setengah budak dia tak tahan, bila dia makan dia akan cerit birit. So kalau kita makan tu kita stop atau beritahu doktor dia tak tahan dengan antibiotik tu. Ada juga baby yang lactose intolerance, dia tak boleh ambil laktosa. Bila ambil laktosa dia akan cerit birit. Yang ini kita boleh dapat berlaku pada awal jika dia ambil laktosa, atau berlaku kemudian time cerit birit. Juga boleh sebabkan dia dapat secondary lactose intolerance. Okay. Biasanya bila baby kena acute gastroenteritis dan cerit birit muntah-muntah ni, simptom yang awal adalah dia rasa perut tak selesa, perut meragam dan diikuti dengan muntah dahulu. Kebanyakannya akan muntah dahulu, kemudian baru diikuti dengan cerit birit. Tapi ada juga yang tak ada muntah terus dapat cerit birit. Jika muntah ni berterusan, baby dia senang lemah sikit. Kalau muntah tu berterusan, walaupun tanpa cerit, baby senang lemah. Ada yang juga terdapat demam dan selalunya kalau cerit birit yang tak teruk, demamnya biasanya tak kuat. Tapi untuk baby yang kecil, 6 bulan ke bawah contohnya, jika dia muntah-muntah, cerit birit dan demam yang kuat, kita risau sikit, takut ada masalah yang lebih serius seperti septicemia atau jangkitan kuman dalam darah. Jadi kita lebih berhati-hati atau lebih cautious pada baby yang kecil dan mengalami simptom cerit birit, muntah-muntah dan demam. Ada yang tanya berapa hari untuk kita tengok sama ada baby tu teruk atau tak. Actually bukan kira hari, kira severity. Ada setengah budak 1 hari dia muntah-muntah cerit birit terus lembik, terus lemah dan terus masuk ward. Ada juga yang cerit dia tak teruk 1 hari mungkin 2-3 kali and then sikit-sikit, dan dia boleh few days tapi dia still aktif, jadi kita tak risau sangat dalam keadaan yang macam tu. So it's not the duration but the severity of the disease or the symptoms, Jika yang paling penting yang kita kena pastikan adalah supaya baby tu dia punya air dalam badan atau hydration dia okey, Tanda-tanda baby dehydrated, of course dia akan muntah-muntah tu masih berterusan, cerit birit masih berterusan, dia tak nak minum, tak aktif, mata cengkung, nangis pun tak ada air mata, kencing pun kurang. So dalam keadaan macam tu memang terpaksa kita masuk air sebab boleh bahaya kalau baby tu berterusan dehydrated. Kalau baby tu hydration dia okey dan masih boleh minum, masih aktif, selalunya doktor akan prescribe oral rehydration salt atau air garam ORS. Satu paket tu kita bancuh dalam 300-400 cc air, dan setiap kali dia muntah atau cerit kita bagi dalam 2 ounce, 3 ounce as tolerated, baby tu boleh minum lah untuk gantikan apa yang hilang. Because bila baby muntah atau cerit, terutamanya muntah-muntah, bukan hanya hilang air saja, dia hilang garam-garam penting dalam badannya, sodium, potasium. So kalau garam tu kurang, boleh menyebabkan dia lemah, boleh menyebabkan simptom-simptom lebih bahaya seperti tarik dan sebagainya kalau dia terlampau teruk, and perut pun boleh bloated atau kembung kalau garam tu kurang. Jadi sebab itu kita kena pastikan dia boleh minum dan bagi air garam as tolerated, dan doktor juga akan bagi mungkin probiotik, bakteria bagus untuk usus, untuk lawan balik virus dalam perut, dan juga ubat lain, contohnya ubat yang untuk mengentalkan najis dan sebagainya. Kalau baby tu suspek lebih serius, contohnya suspek sepsis, kita masukkan ke ward, kita ambil darah dan kita start antibiotik. Tapi dalam ciri-ciri yang biasa, rotavirus contohnya tak perlu antibiotik sebab itu jangkitan virus.
Itu dari segi rawatan dia. Pemantauan macam saya cakap tadi, kena pastikan anak kita still aktif, still boleh minum, nampak tidak cengkung, tidak lemah, boleh juga main-main. So kita kena pantau benda-benda tu supaya pastikan hydration dia okey. Kalau dia tak nak minum, dia makin lemah, cerit-berit berterusan, tak respon dengan ubat, saya rasa kena bawa ke hospital untuk masuk air, masuk drip. Lagi satu problem yang boleh berlaku jika cerit-berit ini, terutamanya pada baby, dia akan dapat bontot dia merah, excoriated, merah, melecet, dan dia akan sakit, dia akan menangis juga. Sebab benda tu bila dia kencing, every time kita kencing, dia nak basuh, kita nak basuh pun dia akan marah, meringik. Jadi kita akan sapu krim, zinc oxide cream, jangan guna steroid cream ke moisturizing cream, bahkan dia lagi basah, lagi sakit. Guna zinc oxide cream every time tukar diaper dia, tepek banyak-banyak dekat bontot dia, so act as a barrier. So bila dia berak atau dia kencing tak kena dengan kulit dia, jadi kulit dia ada masa untuk recover, because bila kita cirit, benda tu acidic, dia menghakis kulit. Ada juga yang tanya sama ada penyusuan atau susu boleh diteruskan atau tidak. Pada saya, as long as the baby is still nak susu, tolerated susu, kita kena bagi, because satu, kita nak maintainkan hydration dia. Selagi dia ada selera nak minum tu, jangan kita sekat. Nanti bila dia dah tak nak susu, masa tu baru kita nak bagi, jadi dia tak nak. Selagi dia nak minum susu, sama ada susu badan, susu formula, teruskan bagi untuk maintainkan hydration. Walaupun dia minum tu terus ada cirit, tapi ada juga yang masuk, bukan 100% dia akan cirit. Kalau kita tak bagi terus, jadi dia tak akan masuk terus. Glukos kita tidak galakkan, because glukos akan menyebabkan dia akan tarik air, because osmol air tinggi, menyebabkan dia akan menyebabkan lagi cair berak dia. Air bikarbonat, air gas, kita tak galak sangat, because sebenarnya kalau dia bandingkan antara air tersebut dengan air garam actually lebih optimum untuk menggantikan garam-garam yang penting dalam badannya. So air garam tu actually dah cukup untuk menggantikan apa yang mineral yang kurang. Kalau dia cirit dia tak teruk, kalau teruk benar kena masuk drip. Ada juga yang tanya sama ada perlu nak tukar susu atau tak. Pada saya, boleh guna susu yang ada as long as the child tolerated, terutamanya kalau peringkat-peringkat awal. Tapi kalau dia dah agak lama cirit-berit tu, kadang-kadang kita kena tukar susu yang tanpa laktosa, because apabila keadaan dah lama, usus baby akan tercedera, dia akan shorten dia punya villus tu, tempat penyerapan tu, menyebabkan enzim-enzim lactase yang memetabolisme laktosa akan kurang, menyebabkan dia susah untuk memetabolisme laktosa. Jadi kita sementara waktu mungkin untuk 2-3 minggu kita boleh guna susu yang tanpa laktosa. Apabila dia punya usus dah recover, baby dah okey, yang kita boleh tukar pada susu yang biasa, susu yang dia minum sebelumnya. Tapi kalau peringkat-peringkat awal baby tu recover cepat, tak perlu sebenarnya nak tukar, sebab kadang bila kita tukar susu nanti dia tak nak susu tu, dan bila kita tukar balik susu yang biasa dia tak nak, jadi susah lepas tu dia tak nak susu kan. Okey. Alright, saya rasa setakat ini sajalah untuk topik kita pada minggu ini, iaitu berkenaan dengan acute gastroenteritis atau cirit-berit yang common disebabkan oleh jangkitan virus. Nasihat saya, kita cuba pastikan kita punya kebersihan, hygiene kita okey, bagus. Ajar anak kita setiap kali sebelum makan pastikan basuh tangan, setiap kali lepas main pastikan basuh tangan, setiap kali keluar daripada toilet pastikan basuh tangan, dan sebagainya. And then begitu juga bila nak menyentuh makanan, pastikan tangan kita bersih, pastikan makanan tu ditutup. Kalau katalah sudah makan, jangan biar dia terdedah, kadang menyebabkan senang tercemar dan sebagainya. Jadi setakat ini saja. Assalamualaikum dan happy parenting. Bye.